Okey, baik. Kita tengok. Okey, kita tengok pada pengenalan terlebih dahulu. So, apa itu reka bentuk sistem fertigasi? Okey, fertigasi ini adalah cerita berkenaan dengan sistem pertanian lah, yang mana dalam sistem fertigasi ini kita akan ada teknologi, iaitu teknologi pengairan. Okey, teknologi pengairan yang sama sekali berbeza dengan sistem pertanian yang uh, konvensional, yang lama. Yang mana dalam sistem fertigasi ini kita akan buat teknologi pengairan. Maksudnya mungkin bentuk pengairan tu berjalan secara automatik. Okey, yang mana teknologi ini dikatakan dapat meningkatkan hasil tanaman dan juga dapat meningkatkan kualiti kepada tanaman yang kita nak lakukan. Dan tanaman yang dimaksudkan ini adalah tanaman-tanaman yang uh, bukanlah berat seperti sawit, durian dan sebagainya, tapi dia lebih berbentuk kepada sayur-sayuran. Okay, lebih berbentuk kepada sayur-sayuran. Macam mungkin awak pernah tengok, mungkin ada di kalangan awak yang pernah pergi ke Cameron Highland. Okay, Cameron Highland, mungkin pernah tengok macam mana strawberry di sana ditanam. Okay, ataupun mungkin pernah tengok sayur-sayuran ditanam di Cameron Highland. Okay, dan satu tempat yang mungkin awak berkesempatan untuk pergi di Cameron Highland ni, kalau tak salah dia ada Mardi Park. Okay, Mardi Park ni, Taman Mardi ni, kat situ dia akan tunjukkan beberapa bentuk tanaman yang boleh dihasilkan menggunakan teknologi fertigasi. Dan saya rasa dia ini satu perkara ataupun satu aplikasi reka bentuk yang kita kena belajar untuk memudahkan kita pada masa akan datang lah. Dan kalau kita tengok, pernah tengok filem-filem contoh macam filem Mars. Dia ada cerita juga berkenaan dengan macam mana seseorang tu nak survive di planet yang baru. Dia tanam pokok di sana dengan menggunakan teknik fertigasi, dan adalah hasil-hasil pengetahuan yang dia buat berkenaan dengan fertigasi dalam cerita tersebut. Dia adalah benda yang baik sebenarnya. Okey, so sistem ini lebih praktikal sesuai dengan amalan pertanian yang sistematik, dan dalam bab ini kita akan lebih menumpukan tentang reka bentuk sistem pengairan tipis. Okey, baik. Jom kita nak teruskan lagi. Ini kalau pernah nampak lah bentuk macam ni, biasa orang tanam lada lah. Okey, biasa orang tanam lada dalam bentuk yang macam ni. Okay, nanti kita akan belajar dengan lebih detail tentang gambar ni, ini apa ni macam tangki, jadi tulis baja A, B lah, ada macam tanah lah kat sini. Kita akan belajar apa benda yang ada pada sistem fertigasi ni. Okey, jom kita kenal dulu apakah itu reka bentuk sistem fertigasi, definisi. Okey, baik. Kita pergi satu persatu. Reka bentuk sistem fertigasi merupakan inovasi dalam teknologi pertanian, dan reka bentuk ini mengambil kira keluasan tanah, kemudahan untuk tapak penanaman, jenis tanaman yang hendak ditanam serta kos pembinaannya. Okey, untuk buat satu sistem fertigasi ini, kita kena pastikan keluasan tanah yang kita nak gunakan. Okey, tapak penanaman kita tu. Okay, sebenarnya tak ada tanah pun tak apa. Cukup kita tahu ada tapak penanaman. Berapa luas kawasan yang kita nak buat sebagai sistem fertigasi, jenis tanaman apa yang kita nak guna, dan juga cuaca, keadaan cuaca semasa di lokaliti kita. Okay, itu bagaimana. Okay, jom kita tengok apa itu sistem fertigasi. Sistem fertigasi ini dia punya maksud sistem fertigasi ialah sistem pengeluaran tanaman
yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Itu dia kata kat situ. Okey. Katakan bahawa sistem fertigasi adalah sistem pengeluaran tanaman, mengeluarkan hasil tanaman menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Ini definisi dia. Yang ni kena ingatlah. Okey. Dan apakah itu sistem pengairan pembajaan? Bermaksud larutan baja dalam air. Okey, maksudnya dia baja dah dilarutkan dalam air, dia akan dibekalkan terus ke zon pengakaran. Apa maksud zon pengakaran? Bermaksudnya contoh macam ni lah. Okey, katakanlah saya ada polybag. Okey, dalam fertigasi kita tak pakai pasu. Kita pakai polybag. Katakanlah ini polybag kita akan ada satu pipe utama. Kemudian daripada pipe utama kita akan pasang satu tube, tube mikro. So tube mikro ni akan alihkan air daripada bukan air lah, kita panggil larutan baja yang telah bercampur dengan air terus masuk ke dalam zon pengakaran. Kita cocok terus masuk dalam polybag. Pelik tak pelik? So inilah dia punya sistem fertigasi pengairan jenis titisan. Okey, cocok daripada tiub utama tu masuk tiub mikro terus masuk dalam kita punya polybag. Ni contohlah. Dia tak ada pokok macam ni tapi dia antaranya lada boleh ditanam macam ni. Okay, ni contohlah. Nanti kita akan tengok terus secara detail lah. Inilah maksud sistem fertigasi. Okey, sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan. Apa maksud sistem pengairan pembajaan? Bermaksud kita ada larutan baja yang dah dicampur dalam air, letakkan dalam tangki, kemudian dialirkan secara automatik terus masuk dalam polybag, terus masuk dalam zon pengakaran. Maksudnya tak ada lagi dah isu tak kena pada pokok. Sebab dia terus kena pada akar. Okey, dan dia dibekalkan bukan satu persatu, bahkan dia dibekalkan secara serentak kepada beberapa polybag. Maksudnya ada banyak, mungkin dalam 50 polybag, mungkin dalam 20 polybag, mungkin dalam ratusan polybag, dia dihantar secara serentak kepada polybag tersebut. Okey, baik. Itu yang pertama. Fertigasi ada larutan baja dalam air. Okey, yang kedua, kita menggunakan media tanaman. Okey, media tanaman kita dah tak pakai tanah. Okey, kita dah tak pakai tanah. Jadi kita pakai apa? Kita pakai kokopit. Kokopit ataupun kita boleh guna sekam padi. Macam mana kokopit, macam mana sekam padi? Nanti saya tunjukkan. Kokopit ni ada setengah sebut tu sabut kelapa yang dah dihancur-hancurkan, dipasahkan, dihancur-hancurkan. Okey, kokopit. Nah, kalau tunjuk gambar kejap lagi ni sini mesti tahu Kemudian sekam padi ataupun mungkin ada setengah kata abu kayu lah. Okey. Jadi kokopit dan sekam padi ini digunakan untuk menggantikan fungsi tanah. Bermaksud kita dah tak pakai tanah lagi dah. Mungkin dalam hati kita terfikir, macam mana pokok tanpa guna tanah boleh ke hidup? Jawapannya boleh. Dan kita guna apa? Kita guna kokopit dan juga sekam padi. Okey. Tetapi walaupun dia tak guna tanah, sistem ini masih lagi memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis pokok. Sifat dia mesti ada cahaya matahari. Kalau tak ada cahaya matahari sekalipun, kita kena buat ultraviolet punya lampu kena pancar kepada pokok tersebut. Kalau tak ada cahaya matahari, tapi idea asas dia
sebagai sebuah tanaman, cahaya matahari adalah wajib untuk proses fotosintesis. Okey. Sistem fertigasi merupakan salah satu cabang hidroponik. Okey. Dikatakan sistem fertigasi merupakan salah satu cabang hidroponik. Hidroponik. Apa itu hidroponik? Okey, hidroponik adalah kaedah penanaman tanpa tanah. Okey, maksud hidroponik adalah kaedah tanam pokok sayur-sayuran, pokok-pokok yang batang lembut ataupun yang tidak berakar tunjang, tak terlampau besar macam tu. Tapi mereka ni adalah ditanam menggunakan tanpa tanah. Okey, tanpa tanah. Maksudnya kita boleh pakai kokopik ataupun sekam padi tadi. Okey. Kaedah ini memerlukan larutan zat makanan. Okey. Kaedah hidroponik ada larutan zat makanan di dalam takungan yang telah pun berisi air. Zat makanan tu apa? Maksudnya nutrien dah ada dalam air. Baja dah diletakkan dalam air. Faham? Baja dah diletakkan dalam air. So itu takungan itu adalah sebahagian daripada sistem hidroponik. Okey, jom kita tengok dulu apa itu sistem hidroponik. Okey, kita kena tengok dulu apa itu sistem hidroponik. Okey, sistem hidroponik ada beberapa teknik. Okey, ada beberapa teknik. Dia ada 6 teknik. Okey, untuk hidroponik dia ada 6 teknik. Yang pertama sekali kita sebut sebagai teknik aliran dalam. Okey, teknik aliran dalam, teknik aliran cetek, okey, teknik takungan, teknik pasang surut, aeroponik dan juga teknik pengairan titis. Okey, teknik pengairan titis ataupun teknik agregat disebut. So, teknik pengairan titis tu apa? Itulah sistem fertigasi. Daripada tadi saya sebut fertigasi. Benda apa fertigasi ni? Okey. Fertigasi tu diambil daripada perkataan Inggeris yang bermaksud iaitu perkataan Inggeris dia adalah fertilization, fertilization dan juga irrigation. Bermaksud pembajaan pengairan. Itu perkataan Inggeris ni. Okey. Melalui kaedah ini, pembajaan dilakukan secara serentak melalui sistem pengairan. Okey, jom kita nak tengok dulu. Apa tu teknik? 6 teknik yang saya sebutkan tadi. Hidroponik. Kita ada teknik aliran cetek. Okey, teknik aliran cetek. Okey. Fokus kepada saya besarkan sikit. Apa itu teknik aliran cetek? Okey. Ya, fokus pada perkataan ni. Apa maksud cetek? Okey. Maksud cetek di sini adalah kita punya kedudukan air kita. Tengok air kita ni. Ni. Yang saya bulatkan ni. Tengok kedudukan air dia. Air dia cetek je. Nampak tak ni? Boleh saya respon? Boleh saya nak rakan respon? Saya perlukan respon tu. Nampak tak? Nampak Okey, air ni cetek je. Sebab itu dipanggil teknik aliran cetek. Bermaksud air yang masuk dalam takungan tanaman ini dia tak penuh sampai atas, tak kena pun pada tanaman, hanya kena pada hujung akarnya sahaja. Kena akar je. Dan kemudian kalaulah dia kena pada paip limpah ni, dia akan terus masuk dalam tangki air kat bawah ni. Itu bermaksud teknik aliran cetek. Kemudian, untuk teknik aliran dalam, okey, ni teknik aliran dalam.
Okey. Tengok gambar. Fokus kepada tangki tanaman dia ni. Ada air bertakung tu kan. Okey. Kalau perasan kat sini, akar dia terendam dalam air. Nampak tak? Okey, akar dia terendam dalam air. Berbeza dengan aliran cetek tadi. Ni, aliran cetek tadi, akarnya sentuh air saja. Tapi untuk aliran dalam, akar dia berada dalam air. Okey, tapi dia takkan dapat masuk dalam tanaman lah. Dia cuma hanya kena pada akar. Okey. So itu perbezaan dia. Okey, perbezaan pada paras ketinggian air yang disebut sebagai cetek dan juga disebut sebagai dalam. Okey, jom kita tengok dua lagi teknik. Okey, teknik takungan dan teknik pasang surut. Okey, yang ni paling glamour lah. Zaman saya sekolah dulu, teknik takungan ataupun disebut sebagai rakit. Okey, teknik ni antara yang paling glamour dan biasanya boleh digunakan untuk tanaman sawi, kangkung. Okey. So teknik takungan ni, biji benih disemai pada media tanaman dalam bekas yang diletakkan larutan baja. Bekas ni dah ada dah larutan baja dia. Okey, campur dengan air. Okey. Dia sentuhkan akar pada air sedikit saja. Okey, tak kena pun pada tanaman di bahagian atas ni. Okey, dan tidak ada sebarang pusingan air pun kat sini. Okey, tak ada sebarang pusingan air. Maksudnya kita just letakkan. Dan ini kita boleh DIY sendiri kat rumah. Kita boleh buat sendiri jenis teknik takungan ni kat rumah. Kita ambil botol air. Betul tak? Ambil botol air. Kita potong botol air tu pada dua. Okey, bahagian bawah botol tersebut kita letakkan air berserta dengan larutan baja. Ataupun mungkin ada setengah tu pakai ikan bilis hancur lah. Di blender campur dengan air, letakkan bahagian bawah tu. Kemudian bahagian atas letakkan tanaman. Ikutlah nak tanam anak sawi ke, nak tanam kucai ke, nak tanam kangkung ke, ikutlah yang tanaman yang mudah. Okey. Dan takungan ini dia mestilah tidak telus cahaya. Mestilah legap. Takungan ni mesti legap, tak boleh ada kena cahaya lah. Sebab dia tak nak air tu nanti jadi panas. Bila air panas nanti dia akan merosakkan tanaman. Dan kalau boleh dia tak berkarat lah. Bukanlah takungan ni daripada besi. Nanti dia akan merosakkan tanaman. Ada faktor-faktor lain lah yang kita kena pertimbangkan untuk teknik raft. Kemudian untuk teknik pasang surut. Siapa pernah tengok kolam mancing? Kolam mancing ataupun tak ada kolam mancing pun, kita kolam renang ke mungkin boleh pergi. Sekarang tak boleh lah pergi kan. Mungkin yang pernah pergi kolam renang ke. So dia ada teknik pasang surut yang mana digunakan untuk mengawal paras air. Teknik pasang surut ni digunakan untuk mengawal paras air. Bermaksud, kita fokus juga kepada tangki kat sini. Fokus kepada tangki kat sini. Ni. Kita ada satu batang paip. Kita ada satu batang paip ni. Batang paip ni, tujuan dia adalah untuk kawal paras air. Bermaksud, paras air tak boleh sampai area ni. Paras air tak boleh sampai area tersebut. Kerana apa? Bila air yang masuk ni melebihi daripada paras paip tersebut, nanti air tersebut akan masuk ke dalam paip ini dan dia akan dialihkan keluar masuk ke dalam tangki bawah. Kemudian putaran air itu akan berlaku lah. So kalau perasan, 3 teknik tadi, dia ada tangki lain. Tangki lain. Ni teknik aliran cetek dia ada tangki lain. Teknik aliran dalam dia ada tangki lain. Teknik
pasang surut dia ada tangki lain. So, kalau perasan, tangki-tangki ni kita boleh gunakan, mungkinlah kita nak gunakan tangki ni kita tukar dengan akuarium. Bukan akuarium lah, kita letakkan ikan lah maksudnya. Kita boleh letakkan ikan kat sini. Untuk buat teknologi yang kita sebut sebagai aquaponik. Tapi itu kita belajar tingkatan 2 lah. Untuk ini, kita nak belajar kenal dua lagi perkara dalam sistem hidroponik, iaitu aeroponik. So, apa pula aeroponik? Okey. Ni boleh ikut ni. Boleh ikut. Okey. Aeroponik ni bermaksud semburan. Okey, bermaksud semburan. Okey, aeroponik ni bermaksud semburan. Semburan tu semburan apa? Okey, semburan kabus. Okey, semburan kabus dia ada nozzle khusus yang mana teknik semburan tu dia sembur terus kepada akar. Dia lembapkan akar je. Dia tak rendam, dia tak sentuh pada air, tetapi teknik ini adalah teknik terus dibuat semburan kabus. Macam kalau pernah pergi Cameron untuk setiap pokok strawberry kan. Ada setengah tu terus dipakai teknik titisan, teknik fertigasi. Ada juga setengah tanaman dia guna teknik aeroponik. Maksud dibuat semburan kepada pokok-pokok. Okay, disembur pakai kabus tu. Apa semua tu kan. Okay, itu kita panggil teknik aeroponik. Okay. Tetapi kalau teknik aeroponik yang dinyatakan di dalam gambar rajah ini, teknik ini terus sembur kepada akar. Jadi, kalau terus sembur pada akar, macam teknik yang di atas tadi, dia akan menyebabkan akar ni serap nutrien tu dengan lebih cepat. Dan yang ni, dia lebih canggih sikit lah. Sebab pasti dia memerlukan pump yang agak kuat untuk memastikan kita boleh buat semburan tu bentuk dia kabus. Kenapa pakai semburan kabus? Tak pakai semburan yang biasa macam yang ada pada spray-spray pokok yang murah dekat luar. Sebab untuk pastikan yang tanaman tu tak rosak. Kalau spray tu dia jenis pancutan dia terlampau kuat, dia mungkin akan merosak pokok, akan tercabut lah dia punya akar ke, akan rosak dia punya tanaman ke. Jadi kalau kita pakai semburan kabus, dia tak akan merosakkan akar pokok, tak akan merosakkan tanaman. Sebab semburannya jenis macam kabus saja. Macam buat air yang halus-halus kan. Okay. Next. Yang terakhir, kita nak tengok tentang teknik pengairan titis yang fertigasi ni. Okay. Teknik agregat ataupun pengairan titis, teknik ni dikatakan yang paling berkesan kerana apa? Bekalan air dan campuran baja dapat disalurkan terus ke dalam anak pokok. Ini macam saya tunjuk tadi ni. Okay. Terus masuk ke dalam akar pokok ikut masa yang kita tetapkan. Okay, dia ada timer dia ikut masa yang kita nak tetapkan. Okay, sistem ini boleh diaplikasikan dengan menggunakan pen penitis ataupun pita titis. Okay, dia ada satu pen penitis yang disambungkan melalui tiup patrol dan disambungkan dengan polybag. Okay, nanti kita akan tengok gambar apa itu pen penitis. Okay, apa itu pen penitis? Okay, dan pita titis akan menyalurkan air melalui lubang-lubang halus iaitu emitter yang berada di sepanjang pita tersebut. Ada tu setengah tu dia pakai pen, bentuk dia pen, ada yang bentuk dia macam tali, macam pita. Okey. So ini adalah bentuk sistem yang paling berkesan lah setakat ini yang digunakan. Kenapa yang lain tu nampak tak berkesan? Bukan tak ada Dia ada yang orang buat. Cumanya hasil tu lebih cepat menggunakan teknik fertigasi. Okey. Yang lain tu bukan tak ada orang buat. Ada orang buat. Cuma mungkin tak terlampau komersial dan mungkin banyak risiko. Itu je. Okey.
kita nak tengok apakah tujuan kita nak tanam secara vertigasi ni. Okey. Adakah semua pokok yang kita boleh tanam menggunakan vertigasi? Okey. Yang ni antara tanaman yang glamour yang digunakan untuk sistem vertigasi. Biasanya orang tanam vertigasi adalah untuk tanaman jenis sayuran. Okey, tanam jenis tanaman sayuran sahaja. Okey, sayuran pun adalah sayuran yang berbuah. Contoh macam tomato. Sesuai. Timun Jepun. Okey, sesuai. Timun biasa pun sesuai juga. Okey, cili merah. Okey, terung. Melon rock. Melon, apa-apa melon lah. Tembikai ke, watermelon, rocks ke. Okey, strawberry. Dan mungkin ada setengah tu pokok-pokok hiasan yang tak terlampau berat ataupun yang ringan-ringan. Okey, pokok hiasan. Jangan pokok puding boleh tanam macam biasa je kan. Okey. Dan tanaman ini merupakan tanaman yang bernilai tinggi dalam pasaran. Iaitu tanaman-tanaman sayuran ni. Maksud kita boleh jual dengan harga yang cukup berpatutan, cukup bernilai tinggi. Dan kenapa kita nak tanam secara vertigasi? Okey, ini kelebihan kalau kita tanam secara vertigasi. Yang pertamanya, kita dapat elakkan tanaman ini dijangkiti penyakit bawaan tanah. Bermaksud kalau kita tanam sayur-sayuran ini di dalam tanah, kita boleh dapat penyakit-penyakit bawaan tanah yang disebabkan oleh kulat. Okey. Ini penyakit bawaan tanah ni dia akan menyebabkan berlakunya kulat. Okey, iaitu kulat apa? Jenis Pythium, jenis Fusarium, jenis Rhizoctonia. Dan ada setengah tu penyakit yang dipanggil penyakit layu disebabkan oleh bakteria. Ini penyakit yang disebabkan oleh tanah. Yang ini yang dia dapat halang. Yang kedua, memudahkan untuk kawalan serangga dan juga perosak tanaman. Bermaksud kita dapat kawal dengan mudah. Sebab buat sistem vertigasi ni, dia mungkin tempatnya tertutup. Ada setengah tu suka dalam keadaan tertutup. Menggunakan sistem anti hujan. Okey. Dan melalui sistem vertigasi juga, pemberian baja adalah lebih berkesan kepada tanaman. Macam saya sebutkan tadilah, dalam perbandingan kita punya sistem hidroponik, dikatakan bahawa sistem vertigasi ini dapat alurkan baja dan juga air kepada tanaman secara terus dan akan meningkatkan kualiti tanaman. Okey, pemberian baja adalah lebih berkesan kepada tanaman sebab kita menggunakan pam, baja-baja yang kita gunakan tu baja yang cukup berkualiti. Okey, jom kita nak pastikan apa lagi kelebihan menanam secara vertigasi. Okey, kelebihan menanam secara vertigasi, okey. Yang pertama, kita dapat menggunakan baja secara cekap dengan kadar 85% dapat diserap akar. Okey, baja yang kita gunakan tu dapat diserap oleh akar 85% lebih cekap. Berbanding kalau kita guna kaedah tabur pada tanah, mungkin kadarnya lebih rendah iaitu 30% sahaja. Okey, kemudian penggunaan air adalah secara efisien. Kita buat siraman efisien. Maksudnya air terus kepada zon pengakaran yang mana dia confirm dapat akar tu confirm akan dapat air. Bermaksud kalau kita buat jenis siraman yang biasa, kita bayangkanlah kita pakai hose. Okay, kita pakai hose tu ataupun kita pakai pipe air tu, kita terus sembur macam ni pada pokok kita, confirm tak pokok tu akan kena air? Confirm tak akar tu akan dapat air? Tak confirm, melainkan kalau kita terus sembur pada pokok satu persatu macam tu kan. Okay. So kalau kita guna teknik pengairan titis atau vertigasi ni, dia direct terus kepada setiap pokok dan confirm akar tu akan dapat air.
Itu dia punya kelebihan. Okey, kelebihannya lagi yang nombor 3, pembajaan dapat dilakukan secara serentak serta nutrien lengkap dibekalkan pada tanaman yang terkawal. Okey, pembajaan kita buat serentak ke semua pokok secara serentak. Sebab itu kita ada satu pipe utama, okey, dan ada tiup-tiup kecil, tiup-tiup mikro yang masuk terus ke dalam setiap polybag. Sebab itu kita dapat bekalkan secara serentak dan semua pokok akan dapat jumlah yang sama. Baja yang sama banyak, kualiti baja yang sama baik, jumlah yang sama baik, air siraman yang sama banyak. Sebab itu dia bagus. Okey. Nombor 4, dapat menghindarkan masalah penyakit seperti mana yang kita sebut tadi. Dapat mengatasi masalah tanah tidak subur, okey, dan masalah perumah kepada penyakit dan masalah perosak tanaman. Okey. Yang keenam, masalah merumpai sangat rendah. Merumpai itu maksudnya kemungkinan besar pokok yang tumbuh dalam kita punya polybag. Kalau kita pernah tanam pokok di rumah mungkin ataupun di atas tanah biasa, biasanya masalah rumpai ni adalah sangat common lah. Maksudnya pokok yang kita tak nak ada kat tanaman kita. Kita tanam pokok, kita nak tanam lada, tapi yang tumbuhnya rumput kat tepi, lalang dekat tepi, ataupun pokok-pokok kemuncuk ke apa tiba-tiba kat tepi. Itu kita sebut sebagai masalah rumpai, pokok yang kita tak nak. Jadinya kalau kita guna sistem fertigasi, insya-Allah masalah merumpai ni adalah lebih rendah. Maksudnya kita tak perlu nak racun-racun pun. Okey, pokok tu. Kemungkinan besar takkan ada pun pokok-pokok lain yang tumbuh dalam kita punya polybag. Kemungkinan besar. Tapi bukan tak ada langsung. Tapi dia rendah. Dia tak ada. Dia hampir tidak ada. Okey. Dan kos operasi untuk siram air, untuk baja, untuk cari pekerja-pekerja, dia adalah lebih rendah. Dapat kita kurangkan. Mungkin tak pakai pekerja sangat. Mungkin kita seorang pun kita boleh handle. Ataupun kalau kita nak pakai kerja tu, mungkin seorang pun dah cukup. Sebab apa? Sebab siraman, pembajaan, okey, telah pun dilakukan secara automatik pada sistem fertigasi. So, buat apa nak ramai-ramai pekerja? Faham tak? Itu kelebihan dia. Dan of course dia hasil daripada sistem fertigasi ini, kita akan dapat meningkatkan hasil tanaman. Okay, semua pokok dapat khasiat yang sama, maka pokok-pokok akan dapat kualiti yang sama. Kalau semuanya berkualiti, insya-Allah kita akan dapat satu hasil tanaman yang sangat-sangat baik. Itu kelebihan bagi sistem fertigasi. Dan memang di Malaysia sangat-sangatlah menggunakan sistem fertigasi ini dengan begitu efektif. Okey. So kaedah fertigasi di Malaysia menggunakan 2 kaedah penanaman. Okey. Pernah tak nampak yang ni? Pernah tak nampak rumah-rumah macam ni? Yang ni jangan sebut ini rumah hijau. Ini bukan rumah hijau. Okey, yang ni adalah struktur perlindungan hujan ataupun ada orang pun sebut rumah anti hujan. Tak kisahlah apa yang dia nak sebut, tapi yang ni saya nak sebutkan kepada awak, ini adalah struktur perlindungan hujan ataupun disebutkan sebagai SPH. Tujuan dia adalah untuk melindungi tumbuh-tumbuhan, melindungi tumbuhan daripada hujan lebat. Hujan yang terlampau lebat, SPH dia akan lindung daripada hujan lebat tersebut. So lindung juga daripada pancaran cahaya matahari yang terlampau terik. Cuaca lah ni, sebabkan cuaca. Ada setengah tu dia pakai SPH untuk lindungi daripada hujan lebat. Kenapa tak kena hujan lebat? Kan lagi bagus. Tak, hujan lebat ni mungkin akan merosakkan tanaman kita. Kalau tanaman kita berbuah, mungkin lada tu bau nak tumbuh ke apa, kena lada, dia gugur tiba-tiba ke. Tapi bukan lada, mungkin strawberry lah. Dia lebih sensitif. Kalau kena hujan lebat, terlampau lebat, gugur strawberry tu. Baru nak berbuah dah gugur. Ataupun tak ada nak masak dah gugur. So SPH dapat lindung daripada merosakkan tanaman. Sama juga dengan kalaulah matahari terlampau terik, musim panas terlampau terik, kita tak nak pokok kita rosak, tak nak pokok kita jadi kerinting, tak nak pokok kita jadi layu. Jadi SPH adalah satu
langkah yang terbaik untuk lindung kita punya tanaman. Bumbung SPH diperbuat daripada bahan plastik. Okay, ini dia ada satu lapisan perlindungan UV ya. Okay. Lapisan perlindungan UV. Ada setengah orang dia buat ni daripada kayu. Rangka ni daripada kayu. Ada setengah buat daripada pipe. Okay, ada yang buat daripada pipe, besi C-channel lah. Macam-macam lah sekarang bentuk-bentuk pembinaan ni. Okay, rangka tu kita boleh buat menggunakan macam-macam. Okay, saiz ni bergantung kepada tapak tanaman kita lah dan juga kos yang kita nak gunakan. Dan SPH ni dikatakan akan lebih berkesan sekiranya jaring kalis serangga dipasang sebagai dinding. Kalau pasang jaring kalis serangga itu lebih baik kerana dapat mengawal serangan serangga perosak. Dan ini sebenarnya kita nak boleh je buat kat rumah, tapi cumanya kos lah kan. Bergantung kepada kita punya modal sendiri. So antara kebaikan dia dapat elakkan tanaman daripada cepat layu. Okey, elakkan daripada serangan penyakit dan mengurangkan penggunaan racun perosak. Maksudnya kalau dah tak ada serangan penyakit, tak ada kulat ke apa, tak ada binatang perosak, maka buat apa lagi nak guna racun? Okey, so menggunakan struktur perlindungan hujan ini adalah sangat-sangat disarankan. Ada setengah tu kita tak pakai pun struktur perlindungan hujan. Okey, guna terbuka saja, tak ada bumbung pun. Musim hujan ke musim panas ke, biar je kat luar. Jadi macam mana ni kalau musim hujan? Air hujan akan bercampur dengan air baja di dalam polybag dan ini akan menyebabkan kandungan baja dalam media tanaman akan menjadi cair. Dan penanam perlu menggunakan racun kulat. Kalau jenis terbuka, kena guna juga racun kulat dan juga racun serangga untuk melindungi tanaman daripada serangan penyakit. So, kalau tak pakai rumah tu, risikonya binatang lah. Risiko haiwan perosak, bukan binatang. Haiwan perosak ataupun racun yang kena disebabkan oleh cuaca tadi. Bila kena air, hujan apa semua, sudah tentu dia akan menyebabkan ada kulat pada kita punya pokok. Itulah kelebihan menggunakan SPH. Okey. Baik, kita pergi sikit lagi perbandingan sistem fertigasi dengan kaedah konvensional yang ada di luar. Okey, jom kita tengok. Ni simple je ni, simple. Jenis tanaman. Untuk fertigasi, kita hanya gunakan untuk jenis sayuran dan buah sahaja. Tapi untuk sistem konvensional, semua tanaman boleh. Okey, semua tanaman boleh. Okey, struktur perlindungan hujan. Untuk fertigasi, itu pilihan lah. Kalau kita nak lindung, ada modal yang baik, maka inilah yang terbaik. Dapat kurangkan kos yang lain nanti. Okey, tapi kalau kita guna sistem konvensional, tak perlu pun pakai struktur perlindungan hujan ni. Biar je kat luar kan. Tapi kena menjaga lah. Okey, jaring karis serangga. Sistem fertigasi lebih baik. Untuk sistem konvensional mungkin tidak perlu. Okey. Kemudian sistem pengairan. Untuk sistem fertigasi kita akan pakai sistem titis dan juga baja. Konvensional tak perlu. Kita siram biasa je lah. Ada setengah tak pakai siram pun. Dia buat takungan air. Ada saja takungan air di sekeliling pokok tersebut. Okey, kalau air hujan ke apa, dia akan buat air akan bertakung dalam takungan tersebut. Jadi sentiasa pokok akan dapat air lah. Okey, air yang kita dapat menggunakan sistem fertigasi, airnya adalah air bersih. Okey, hanya air bersih saja kita gunakan sistem fertigasi. Kenapa tak guna air kotor? Kalau guna air kotor, dia akan merosakkan sistem teknologi kita pula. Sebab kita akan ambil air daripada tangki khusus. Yang mana kalau air tersebut adalah air kotor, nanti dia akan merosakkan kita punya sistem pipe pula. Tersumbat lagi lah. Macam-macam lah. So kita nak kena pastikan sistem fertigasi hanya menggunakan air bersih sahaja. Okey, manakala untuk sistem konvensional, kita air boleh guna daripada macam-macam sumber. Air sungai boleh. Air takungan hujan pun boleh. Ada setengah tu pakai air logam pun ada. Tapi dia ni dulu lah. Kan? Ada setengah tu, dia buat kolam. Dia takung air.
sama ada dalam tong ke ataupun di korek tanah ke, ditakung air, gunakan air itu saja untuk siraman. Tapi kalau tanya saya, air yang lebih baik air bersih lah. So modal untuk sistem fertigasi of course lah tinggi, sebab macam-macam dia nak kena beli untuk sistem fertigasi. Tapi untuk sistem konvensional rendah. Rendah. Dia adalah lagi baik sebab rendah lah kan. Tapi ada banyak kelebihan untuk sistem fertigasi. Sistem fertigasi tapak tanah mesti rata. Untuk sistem konvensional tak perlu rata. Ikutlah macam mana tanah berbukit ke, tanah bergelombang ke, tanah macam-macam ke, itu tak kisah untuk sistem konvensional. Untuk elektrik, sistem fertigasi mesti ada elektrik. Oh, pelik lah kan tanaman nak kena elektrik. Tak apa. Pelik tapi ada kelebihan yang sangat tinggi. Sistem konvensional tak perlu pakai elektrik pun, pengetahuan teknikal untuk sistem fertigasi sangat-sangat perlu. Okey, tetapi untuk sistem konvensional bukan tak perlu, tapi dia perlu, tapi mungkin lebih sedikit. Okey, keadaan tanah sistem fertigasi tak penting sebab tak pakai tanah pun. Okey, sistem fertigasi tak pakai tanah pun. Jadi, untuk sistem konvensional, dia sangat perlukan tanah dan tanah tersebut mestilah subur. Okey, kemudian kos operasi. Kos operasi untuk sistem fertigasi sangat-sangat rendah kerana tak pakai pekerja pun. Okey, sistem konvensional tinggi. Alamak, tinggi pula kos operasi dia. Risiko penyakit untuk sistem fertigasi rendah. Tetapi risiko penyakit untuk sistem konvensional tinggi. Yang inilah masalah yang paling penting pada hasil tanaman tersebut. Keseragaman pokok untuk sistem fertigasi seragam sebab semua dapat jumlah baja yang sama, air yang sama, penjagaan yang sama. So seragam pokok tersebut. Untuk sistem konvensional dia tak seragam. Ada pokok tu mungkin dapat air banyak, dapat nutrien yang cukup, ada setengah pokok tu mungkin tak dapat. Jadi ini perbandingan yang sangat-sangat jelas untuk sistem fertigasi dan juga sistem konvensional. Okey, itu saja berkenaan dengan apa yang saya nak ceritakan berkenaan sistem fertigasi untuk hari ini. Nanti untuk minggu depan saya akan sambung lagi tentang apakah itu sistem fertigasi, komponen-komponen dalam sistem fertigasi. Tadi saya sebutkan tentang baja dengan air, macam mana dicampurkan sekali, bekas campuran air dengan baja tu bentuk dia macam mana. Saya tak tunjukkan lagi. Kalau nak tanam pokok tu, atas apa, dalam beg yang macam mana, nak alirkan air daripada tangki tersebut kepada pokok tu macam mana, itu kita akan pergi minggu hadapan. Okey, tapi lebih baik kalau awak baca terlebih dahulu, tengok gambar tu terlebih dahulu untuk faham tentang macam mana sistem fertigasi ni berfungsi. Okey, saya buka pertanyaan kalaulah ada yang nak tanya. Ada nak tanya tak? Setakat ini. Ada yang nak tanya ke? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada Okey. Untuk hari ni sebenarnya tak ada latihan. Memang tak ada latihan pun. Okey. Cuma saya nak awak buat pembacaan lah. Buat pembacaan tu lebih terperinci sebab saya tak boleh nak bagi latihan lagi melainkan kita dapat terus kepada komponen-komponen sistem fertigasi nanti. Okey. Baik. So itu saja untuk hari ini. Saya harap awak boleh isi kehadiran untuk subjek pada Telegram. Dalam Telegram ada saya letakkan Telegram form. Telegram form pula apa? Google Form. So awak isi je kat situ. Okay. So kalau tak ada soalan, kita berhenti dululah sampai sini. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya untuk hari ini.